صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif hafizahullah, dan berkata oleh setengah ahli tahqiq itu, dan berkata oleh setengah ahli tahqiq radhiyallahu anhu, telah membeli Allah Ta'ala akan a'azzal asya'i dengan adallil asya'i, dan hanya sahnya membeli ia akan ampus, tiada membeli ia akan qulub. Kerana hati itu hurrun, yakni yang bebas, tiada jatuh atasnya, atas hati itu jual, karena ianya untuk Allah, maka tiada dijual dan tiada dibeli. Baik. Jadi alhamdulillah, puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah dan menganugerahkan kepada kita rahmatnya, hidayah taufiknya, dapat kita hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita masih lagi duduk di dalam membincangkan ayat Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surah Taubah, iaitu ayat yang kita bincang dulu, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jiwa-jiwa kita, dan Allah Ta'ala juga membeli harta-harta kita dengan Allah Ta'ala bayar syurga. Baik. Jadi daripada ayat itu kita timbul dua soalan. Soalan tu yang kita baca atasan, iaitu telah membeli Allah Ta'ala akan a'azzal asya'i,
dengan ajallil asya'i. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, Ta'ala membeli ia akan anfus, tiada membeli qulub. Itu dua soalan. Jadi kita masing-masing kita bakal tanya. Dalam ayat itu Allah Ta'ala membeli yang paling terbaik sekali. Itu a'azzal asya, itu mana yang paling mulia daripada segala perkara. Maknanya tengok ya, telah membeli oleh Allah Ta'ala akan a'azzal asya'i. Apa dia a'azzal asya'? Kita terjemah bahasa kita ada a'azza, yang paling mulia, al-asya'i, segala perkara. Apakah yang paling mulia sekali segala perkara? Segala perkara yang paling mulia sekali apa dia? Iaitu tuan-tuan, hati dan nafsu kita ni. Anfusahum, kita baca ayat kan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Diri kita ini, jiwa kita ini, inilah yang namanya a'azzul asya'i, yang paling mulia daripada sekalian perkara. Allah Ta'ala beli yang tu. Kemudian Allah Ta'ala beli pula, beli dengan harga yang paling baik sekali. Beli dengan tepat masuk harga. Dengan harga ajallil asya'i. Apa ajallil asya'? Perkara yang paling besar daripada segala perkara. Perkara yang paling mulia dibeli dengan perkara yang paling besar daripada segala perkara. Apa dia? Ajallil asya'. Ajallil asya' itu iaitu syurga. Syurga ni yang paling besar sekali daripada sekalian perkara. Cuba kita tengok. Bukan beli dengan harga yang murah, harga yang mahal, harga yang standard, yang bernilai tinggi, kan? Menunjukkan kata jiwa kita ni jiwa yang sangat bernilai dan yang tinggi. Itu satu. Kemudian yang kedua pula, dan hanya yakni hanya sesungguhnya membeli ia Allah Ta'ala akan anfus. Coba barahi. Tiada membeli ia akan qulub. Qulub tu hati. Anfus tu jiwa-jiwa kita. Baik, tengok dalam ayat yang kita baca kan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Hanya anfus. Tuhan beli anfus. Tuhan tak firman dalam ayat Quran tu, Tuhan tak kata gini, innallaha ashtara minal mu'minina qulubahum. Cuba kita fikir, Tuhan tak beli hati. Jadi kalau kita tanya, pasal apa tak beli hati? Dia beli jiwa kita. Hati dengan jiwa lain ke? Lain. Lagi saya tenangkan, lagu mana yang kata lain? Kita baca dulu. Kerana apa? Kerana hati itu hurrun. Itu bahasa Arab. Bahasa kita panggil yang bebas, yang merdeka. Jadi apa makna merdeka, tuan-tuan?
Apa makna bebas? Kita faham tu dulu. Apa makna merdeka? Yang kita sebut merdeka. Merdeka. Apa merdeka ni? Pada istilah syarak, bukan merdeka pada istilah kebangsaan. Apa makna merdeka? Kalau orang panggil istilah ni hurriyah. Hurriyah, kebebasan atau kemerdekaan. Apakah hakikat hurriyah? Hakikat kemerdekaan atau hakikat kebebasan di sisi ulama sufi. Nah, kita lah ni bebas ke tak bebas lagi? Kita lah ni merdeka ke tak merdeka lagi? Ini kita kena bincang. Tempat hari ini bukan hari merdeka, tapi kita bincang. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, cerita merdeka ni iaitu ada dua orang ulama sufi yang saling bertemu. Bishrun Al-Hafi bertemu dengan seorang ulama sufi, maka dia bertanya, apakah nasihat Tuan kepada saya? Maka ulama sufi ni kata, wahai Bishrun, kun kama khalaqakallahu. Ya, dan mudah ya. Kun kama khalaqakallahu. Faham tak? Kun kama khalaqakallahu. Faham ke tak? Kun makna jadikan dirimu kama khalaqakallahu, sebagaimana Allah Ta'ala menjadikanmu. Lagu mana? Jadi diri kita seperti mana Allah Ta'ala jadi kita. Tuhan jadi kita lagu mana? Nak tengok tuan-tuan kenal tak diri tuan-tuan? Kalau tak kenal, payah. Orang tak kenal diri ni payah. Tak kenal Tuhan lagu mana? Ini nak terlebih ajar kenal diri. Kita kenal tak diri aku? Aku kenal diri aku nama Khairun. Kenal aku tu kenal nama tadi. Kita kenal hakikat diri kita apa? Jadi cerita ni panjang. Nanti kita bincanglah bagaimana tajuk Al-Ma'rifah. Ma'rifah itu ada 4. Ma'rifatullah, kenal Allah. Ma'rifatun nafsi, kenal diri. Ma'rifatud dunia, kenal dunia. Ma'rifatul akhirah, kenal akhirat. Maka bila kita kenal 4 ni, insya-Allah kita kenal diri kita, kita kenal Allah. Tapi kita ni tak kenal lagi dunia, kita tak kenal akhirat, kita tak kenal. Baru duk tahu baru. Maka tahu dengan kenal tak sama. Walaupun ada setengah ulama kata tahu dengan kenal adalah, tapi ada juga orang kenal tapi dia tak tahu. Orang kenal dah Menteri Besar Kedah kenal, tahu tak dia? Tak tahu sangat. Kita tahu kata dia Menteri Besar, tapi kita kenal dia tak? Orang tak kenal. Kalau kenal, kita kenal dia tidur lagu mana, dia makan lagu mana, dia bercakap lagu mana, dia berjalan lagu mana, dia sembang lagu mana. Semua kita kenal.
Ni kita tahu ya, dia menteri besar, tapi kita tak kenal dia. Itu juga kita ni mengaji saja, kita tahu diri kita. Seperti mana kita kenal diri. Maka begitu juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Apa makna kun kama khalaqakallahu? Jadikan diri kamu seperti mana Allah Ta'ala menjadikan kamu. Situ dulu. Jadi cerita ni panjang, cuma saya nak bawa secara ringkasnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita ni bebas, merdeka. Kita bukan diperhambakan oleh sesiapa pun. Dalinya kata kita ni bebas, kita ni merdeka, tidak jadi hamba bagi siapa pun. Sebab Tuhan tanya kita dalam alam arwah, Tuhan kata, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Tuhan kata, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu, semua mereka itu jawab, bala, bahkan. Apa makna bala? Ai anta rabbuna, yakni engkau itu Tuhan kami, kau juga Tuhan kami. Berarti tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, kita di alam arwah, kita sudah mengenal Allah. Kita berakrar mengaku kata Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Pasal apa kita kenal? Pasal apa kita mengaku? Pasal apa? Kerana kita bebas. Kerana kita bebas. Bebas ni mana apa? Kita tak terikat dengan siapa-siapa pun. Hanya kita terikat dengan Allah saja. Tapi apabila kita terikat, kita bebas tak? Tak. Cuba tengok tuan-tuan. Waktu ketika mohon maaf, ni saya buat misal, mohon maaf, jangan marah. Maka marah tak kena, sebab ni realiti. Mohon maaf pada ketika tuan-tuan memegang jawatan duduk. Kan kita semua ni pencin belakang kan. Kan dulu kita ada jawatan itu, jawatan ini. Bila kita ada jawatan, kita terikat tak? Kan? Maka bolehlah kita nak kata ikut suka kita? Tak boleh. Kita terikat. Mana kita tak bebas. Kita ada had, kita ada batasan. Kan? Itu orang panggil tak bebas. Baik. Maka macam itulah juga anfus, diri kita ini tak bebas. Yang kata, kerana hati itu hur, adapun hati kita bebas. Apa makna bebas? Kita ni bukan jadi hamba dunia, bukan jadi hamba nafsu, bukan jadi hamba hawa, bukan jadi hamba syaitan, tetapi kita hanya jadi hamba Allah. Bebas. Aku hamba Tuhan. Dan itu bebas. Kita terterikat dengan siapa? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Nak tengok kita ni bebas ke tak bebas ke? Kita tengok lagu ni. Kita duduk di rumah, kita pakai apa? Ni saya nak bawa kaji tu. Kita pakai kain belekat kan, pakai baju panasnya, lebay pun tak pakai. Kalau
Orang kampung mai jumpa kita, kita pakai apa? Pakai baju panas tu, kan melekat tu. Kalau anak kita mai jumpa kita, kita pakai apa? Pakai kain tu juga, baju tu juga. Kalau menteri besar mai, kita pakai apa? Kalau raja mai, kita pakai lagu mana? Lagi lah. Pasal apa kita pakai itu? Buat tak pakai kain dengan baju panas tu? Itu bukan bebas namanya. Kalau bebasnya macam ni. Bisa dengar Tuan Guru Haji Omar Zuhri, Tokoh Pondok Nanai, Tokoh Jemaah Zuhri ni akhir umurnya dia stroke juga, jadi dia semayang dia pakai kain belakang, pakai baju panas. Satu hari orang besar yang ada pangkat besar nama ziarah dia kata mai nama ziarah bini, dia kata Bahaji nu orang besar nama hari nu, menteri nama hari nu, pakailah baju elok-elok sikit, pakai baju kemas-kemas sikit. Yang nama ni orang besar kan, hebat, tersorot namanya. Takkan nak pakai baju kain tu, baju tu dia. Dia kata, hang tengok aku jumpa Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, pakai kain ni lah, baju ni. Takkan aku nak jumpa menteri pakai besar lagi macam ni. Apa arti? Bebas. Ini yang kata bebas. Hatinya sikit tak terikat pun pada kementerian tu atau kehormatan seseorang tu. Tapi kita amoi raja nak main ni kena pakai segak-segak sikit lah. Tapi kalau jumpa Allah pakai kain buruk tu, siapa lebih besar lagi? Allah Ta'ala besar ke raja besar? Tuan-tuan nak pergi kenuri kahwin, pakai dengan baju, dengan tudung 3-4 lapis, siap make up lagi. Tapi tuan-tuan nak jumpa Allah pakai kain telekung 10 ton dah, busuk layu dah. Tak malu ke kita? Artinya kita tak bebas. Kita terikat dengan nafsu. Ini anfus, bukan hati. Itu nafsu. Kita terikat dengan nafsu. Sehingga tuan-tuan perempuan ada setengah orang nak pergi mana? Nak pergi kenuri. Oh, nanti tak nak tukar baju lain, pakai baju bawah lain sikit. Kerana kita terikat. Jadi tuan-tuan, sebab itulah Allah Ta'ala tak beli nafsu. Kerana nafsu tak bebas. Nafsu dia terikat dengan keinginan, dengan syahwat, dengan hawa dan sebagainya. Adapun qulub, hati itu hurrun, dia bebas, tidak diperhambakan oleh siapa-siapa, hanya dia menjadi hamba Allah Ta'ala semata-mata. Jadi tuan-tuan, perempuan, belajarlah, jadikan hati kita ni bebas menjadi hamba Allah, jangan jadi hamba nafsu. Kita ni tak gitulah, nafsu kita tu tak mau pakai laki-laki, tak mau pakai habuk,
nak yang mewah-mewah. Mohon maaf, jangan marah. Malam ni 10 Syaban, kena beramal maaf-maafan. Ini teguran yang membina bagi orang yang nak bina atau mau bina ikut. Baik, jadi kita ambil faham ni sebab kita mengaji tasawuf ni ialah nak tambah adab dan akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir ni tafsir sufi. Apa makna sufi? Sufi itu man safa qalbuhu, orang yang hatinya bersih, hatinya jernih untuk Allah Ta'ala semata-mata. Baik, kita faham kan? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah Ta'ala tidak menyebut innallaha ashtara minal mu'minina qulubahum. Pasal apa tak sebut hati? Kerana hati tidak boleh dijual beli. Itu mudah poin. Adapun nafsu kita, jiwa kita boleh dijual beli. Sebab tu nafsu kita ni ada nafsu rabbani, ada nafsu syaitani, ada nafsu malaki, ada nafsu haywani. Nafsu yang bahasa Tuhan, ada nafsu yang bahasa syaitan, ada nafsu yang bahasa binatang, ada bahasa yang bahasa hewan. Anda tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Sebab tu dalam hati kita ni dia banyak lintasan. Ada lintasan yang bahasa Rabbani Tuhan, ada lintasan yang bahasa Malaki, yang bahasa malaikat, ada lintasan hati kita yang bahasa syaitan, dan ada lintasan hati kita yang bahasa haiwani, binatang. Dan ada ulama tambah satu lagi yang namanya khatir aqli, lintasan yang bahasa akal. Kan? Tengok tu situ. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, cuba kita tengok. Dia kata apa? Maka tiada jatuh atasnya, yakni atas hati tu, tak jatuh jual. Hati tak boleh dijual. Hati untuk Allah saja. Kerana ianya hati tu, tanah domet bagi elok. Kerana ianya hati tu untuk Allah. Hati kita untuk Allah. Jangan bagi hati ke orang. Kalau bagi hati ke orang, kita zalim. Sebab kita bagi tak kena pada tempat. Jangan bagi. Bagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka tiada dijual dan tiada dibeli. Ini hati itu tak dijual dan tidak dibeli. Kerana hati ini milik Allah. Hati untuk apa? Kalau kita mengaji dalam kitab Tadul Arus dulu, setiap anggota kita ni ada function dia, fungsi dia. Apa fungsi hati? Ingat agak lupa, duduk dalam kitab. Kau dalam kitab. Fungsi hati zikrullah, ingat pada Allah. Pasal apa? Lagi kita tengok hadis di bawah tu. Kerana hati ini baitullah, baitur Rabb. Hati ini rumah Allah. Hati ini rumah Tuhan.
Bukan rumah lain. Tu. Untuk ingat Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya nak menyebut satu riwayat daripada Imam Haddad, kan? Dalam kitab hikamnya, Hikam Al-Haddadiyah, disebut az-zikru lillahi maghnaṭisul qulub yajzibuha awalimul ghuyub. Pendek ya perkataan dia, tapi cukup faedah. Az-zikru lillahi maghnaṭisul qulub yajzibuha awalimul ghuyub. Terjemah harfiah dia, zikir kepada Allah Ta'ala itu maghnatis. Maghnatis ni bagi magnet, besi bani. Magnet hati. Tuan-tuan, hati kita ni kena ada magnet. Kalau hati kita tak ada magnet, tak ada siapa tarik. Lepas tu kena ada magnet, baru dia tarik elok. Maka magnet hati itu apa dia? Zikrullah. Tuan-tuan kena banyak berzikir, kena banyak mengingati Allah, mengenang Allah. InsyaAllah hati kita ada magnet. Bila ada magnet, InsyaAllah alam lain semua akan tarik. Yajzibuha awalimul ghuyub, menarik akan dia, akan hati ini oleh segala alam ghaib. Baru dapat kita nak faham rahsia-rahsia. Ni kita tak faham rahsia kerana hati kita tidak ada magnet, tak tarik. Tu yang kita mengaji tarakat. Tulislah semua dalam kitab, dalam buku. Tak cukup dalam kitab ada buku catatan lagi. Tak cukup buku catatan, ada lagi buku-buku lain tulis. Sampai atas meja pun kita tulis. Tapi tak ingat juga. Pasal apa? Kerana tidak ada maghnatis. Kerana tidak ada magnet. Dia nak tarik tak boleh. Kita boleh ambil, tapi tak masuklah hati, tak ingatlah hati. Maka nak bagi ingat tuan-tuan, kita kena ada magnet. Magnetnya zikrullah. Maka zikir pada Allah Ta'ala ni dua, sama ada kita zikir dengan lidah atau kita zikir dengan hati, atau kedua-duanya sekali, lidah dan hati. InsyaAllah ingat ke semua, kan? Mahal hati ni untuk Allah saja. Sebab tu dia kata, sebab tu Tuhan tak beli hati, kerana hati kita bebas hanya untuk Dia saja. Yang Dia nak beli jiwa kita ni. Sebab kita bagi jiwa kita kepada siapa? Kepada dunia. Kita bagi jiwa kita kepada hawa. Kita bagi jiwa kita kepada nafsu. Maka dia tu nafsu. Dan adapun hati bebas, tak boleh dijual, tak boleh dibeli, dia hanya untuk Allah. Baik, kita tengok mana. Dan apakah tiada mendengar engkau akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qalbu baitur rabbi. Artinya bermula hati itu ialah rumah Tuhan. Ke mana ni? Tuhan ada rumah ni. Baik tuan-tuan, kita tak usah pelik lah. Kerana kita duk mengaji dah dalam Usuluddin, dan bahawa
Al-Quran di dalamnya ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, kan? Maka begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang muhkamat, ada hadis yang mutasyabihat. Maka yang muhkam tu jelas, kan? Kita pakai zahir dia lah. Tapi kalau yang mutasyabihat dan juga hadis mutasyabihat, kita kena ta'wil di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maka ta'wil tu berlaku dua, cara ijmal atau tafsil. Jadi hadis ni zahirnya menyerupai baru, iaitu Tuhan kita ada rumah. Maka rumah Tuhan tu ialah hati. Kan kita kata bila Tuhan ada rumah, mana Tuhan kita bertempat. Kalau Tuhan kita bertempat, tentu Tuhan kita berjisim. Tekek behmo. Ini semua ni laisa kamithli syai'. Itu semua alhamdulillah. Kita semua dah kita pelajari dah sifat mukhalafah lil hawadith. Dan kita dah faham dah ayat Quran, laisa kamithli syai'. Allah Ta'ala itu menyalahi bagi yang baru. Maka kita ambil terus, kita takwilkan hadis al-qalbu baitur rabb. Hati itu baitur rabb, rumah Tuhan. Apa makna rumah Tuhan? Ambil istilah dulu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, dalam kaedah ulama sufi, hati kita ni ada banyak nama. Siapa yang bagi panen? Ada setengah ulama kata hati kita ni nama istana Allah. Istana Allah. Dan ada setengah ulama sufi menamakan hati kita ni Arsyur Rahman. Arash Tuhan Rahman. Dan setengah ulama sufi menamakan hati kita ini dengan Ka'batullah, Ka'bah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada setengah ulama menamakan Baitullah, rumah Allah. Itu juga. Dan beberapa nama yang lain. Jadi semua nama-nama itu bukan menunjuk bahawa Tuhan kita duduk di situ. Bukan menunjuk atau kata Tuhan kita berjirim, bertempat di situ. Kan? Itu istilah saja. Maka istilah kita tidak boleh kedekut. Kerana lain istilah, lain makna. Jangan kita terjemahkan Arsyur Rahman itu dengan mana arash, singgah sana Tuhan. Tak boleh. Kerana Tuhan kita tak ada tempat. Dan jangan kita terjemah Baitur Rabbi, rumah Tuhan tu, rumah tempat Tuhan duduk, Tuhan mendiami situ. Tak, salah. Itu maklum. Jadi tuan-tuan, ini istilahat sufiyah yang maknanya apa? Rumah Tuhan ni tuan-tuan ambil dua makna, iaitu pertama tempat. Rumah Tuhan tu makna tempat pandang Allah. Dan yang kedua, rumah Tuhan ni maksud tempat tajalli Allah. Itu ya. Faham tak tempat pandang dan tempat tajalli? Ia tempat Allah Ta'ala pandang. Ini berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim daripada hadis diriwayat oleh Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala tiada memandang kepada rupa kamu dan juga kepada jasad-jasad kamu. Tuhan tak mandang. Tetapi sesungguhnya Allah Ta'ala memandang kepada hati kamu. Maka Tuhan pandang pada hati. Ulama Sufi namakan hati itu Arash Allah, hati itu Ka'bah Allah, hati itu istana Allah, hati itu Tuhan, Baitullah. Yakni hati itu tempat pandangan Allah. Satu kan? Dan hati itu juga orang panggil tempat Allah Ta'ala mentadallikan, menyatakan. Tadalli itu menyatakan rahsia-rahsia ada. Tu. Jadi bila faham kaedah tu, artinya hadis ni al-qalbu baitur rabbi, bermula hati itu rumah Tuhan, yakni hati itu tempat pandangan Allah, dan hati itu tempat kenyataan Allah. Ini Tuhan menyatakan af'al dia. Dekatlah. Maka menyatakan apa tu nama tajalliyatul af'al. Ini istilah ni. Nak faham istilah ni. Dan hati itu juga tempat tajalli asma'. Maka dinamakan dia tajalliyatul asma'. Dan hati itu tajalli nama-nama Allah. Dan hati itu juga tempat tajalli sifat, dinamakan tajalliyatus sifat. Tajalli menyatakan sifat-sifat Allah. Dan hati itu juga nama tajalli zat, nama tajalliyatuz zati, zatil buhti, zat yang maha suci. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan, Baitur Rabbi dengan mana tempat pandangan Allah dan tempat tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka empat tajalli ni nama dah ada. Nama dah apa? Namanya syurga. Orang panggil jannat, syurga. Sebab tu Syekh Diyauddin Al-Syabandi dinamakan empat tajalli itu dengan jannatul af'al, syurga af'al, dan dinamakan juga dengan jannatul asma', syurga nama-nama Allah, jannatul sifat, syurga sifat-sifat Allah, jannatul zat, syurga zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni banyak istilah ni tuan-tuan. Jangan pening hatu juga. Banyak istilah ni. Baik. Kita letak situ dulu. Ada tempat bayar. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, tengok. Dia kata rumah itu, hati itu ialah rumah Tuhan. Kerana apa? Kerana bahawasanya hati itu tempat munajat akan dia, akan Tuhan. Tengok, kita munajat dengan hati. Allah, ya Allah, Tuhanku, hati kita, bukan mulut saja berkata, ya Allah, dengan penuh perasaan. Kan? Penuh keyakinan kita bercakap dengan Allah. Hati. Dan juga ma'din, mubarak. Ma'din, ma'rifah terhadapnya. Hati kita ni juga tempat galian. Ma'din tu tempat gali. Tempat gali makrifat terhadapnya antara Allah. Kita nak kenal Allah, kenal dengan hati, bukan kenal dengan mata. Nah, ada kau tuan-tuan tengok Tuhan tengok dengan mata? Tak, kita tengok dengan mata hati, kenal dengan hati. Kan?
Maka hati kita tu ma'din, tempat galian terhadap Allah, dan khazanah, rahsianya rahsia Allah. Apa khazanah ni? Kita nak terjemah apa? Gedung. Selain pada gedung, ada lagi terjemahan lain yang sesuai dengan hari ini. Lagi itu bahasa lama juga. Pembendaharaan gedung ni bahasa lama lah. Bahasa yang baru ni. Kita faham gedung, perbendaharaan, faham. Tapi biasanya perbendaharaan gedung ni namanya orang panggil kanzun, kunuz. Kanzun min kunuzil ma'rifah. Itu gedung perbendaharaan. Apa dia? Khazanah ni apa? Simpanan. Simpanan tu benda yang disimpan. Apakah benda yang disimpan hari ni panggil apa? Tempat kita simpan benda panggil apa? Store. Store. Okey. Takkan di rumah tak ada mari. Khazanah ni almari. Almari tu panggil khazanah. Khazain. Khazanah. Tempat simpan baju, tempat simpan apa-apa lagi kan. Tu khazanah. Almari. Itu ke bahasa bawah lah kan. Tapi sini mana khazanah, rahsia, dengan mana tempat simpan segala rahsia-rahsia, khazanah, rahsia-rahsia ketuhanan. Hati ni. Baik. Maka tuan-tuan, hari ni saya nak bawa kepada tuan-tuan, nak bagi naik kedudukan hati. Tengok. Hati kita ni pertama sekali duk tak mana? Hati kita duk sebelah mana? Sebelah kiri. Itu jantung. Hati kita yang sebelah kiri ni dia ada dua nama. Satu namanya qalbun jasmani. Qalbun jasmani ni mana? Qalbun sanubari. Hati sanubari. Maka hati sanubari ini kecil ya. Besarnya macam pisang lah. Kan? Anda boleh pegang, boleh sentuh, boleh belah, boleh hirih, boleh cincang. Tengok hati lembu sekok bila kita sembelih buat korban kan, bagi 8, bagi 7, boleh bagi, boleh cincang, boleh lumat. Itu hati sanubari. Adapun hati kita yang satu lagi nama hati ruhani. Maka hati rohani ni tuan-tuan tak boleh belah, tak boleh cincang, tak boleh makan. Hati tu ruhani. Hati roh. Kan? Hati roh. Hati roh ni duk tak mana? Duk dalam roh kita. Tanya pula, roh kita duk tak mana? Bukan bening. Roh kita duk mana? Duk kita. Pernah tak kita gaji? Baik.
Maka tuan-tuan dengar satu dua hadis. Kok mudah-mudahan Tuhan buka. Saya terangkan saja. Tengok. Satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Allah Subhanahu wa taala kan. Nabi sebut apa? Tuhan berfirman, banaitu fi jawfi ibni Adam qasran wa fil qasri sadran wa fis sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi syarafan wa fis syarafi lubban wa fil lubbi sirran wa fis sirri ana. Habis hadis. Boleh tak? Kalau tak boleh, saya nak ambil point lah. Lafaz hadisnya ini. Banaitu fi jawfi ibni Adam qasran. Maksudnya Tuhan kata, aku telah perbuatkan dalam manusia anak Adam ni ada satu qasran. Qasran ni mana mahligai. Tuhan jadikan dalam diri kita setiap manusia ni ada satu mahligai. Wa fil qasri sadran. Badan kita ni, mahligai ni badan kita. Kemudian dalam mahligai itu ada sadran, dada. Dan badan kita ada dada kan? Ini dada, sadran. Kemudian wa fis sadri qalban. Di dalam dada ni ada hati. Qalban dunana. Wa fil qalbi, dan di dalam hati itu ada fuadan. Fuad. Hati juga, tapi hati yang lebih halus daripada qalbu. Wa fil fuadi, dan di dalam fuad itu ada apa? Orang panggil ada lubban, ada syarafan. Ada syaraf. Syaraf tu hati juga, tapi hati yang lebih halus daripada hati fuad. Wa fil syarafi lubban, dan di dalam syaraf tu ada hati juga, namanya lub. Lub, hati lub. Lubbun. Itu yang halus lagi daripada syaraf. Wa fil lubbi ana. Wa fil lubbi sirran. Dalam lub tu ada hati lagi yang namanya sir. Dia lebih halus lagi dan lebih dalam lagi daripada hati lub, namanya sir. Maka sir ni lah tuan-tuan, namanya batin ruh. Nah, kemudian dalam batin ruh tu ada Tuhan. Fi sirri ana. Dalam sir tu aku. Yang Tuhan kata ada aku. Ini yang ambil pada hadis ni. Al-qalbu baitur rabb. Hati itu rumah Tuhan. Tuhan duduk dalam tu. Jangan silap kita kata Tuhan bertempat di situ lah. Tuhan duduk dalam tu dengan tentulah tempat pandangan Tuhan. Tentulah tempat tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ke tak? Kedudukan tu, hati kita ni berlapis-lapis lagi. Maka saya nak terangkan pula, tiap-tiap satu lapis ni dia ada fungsi dah. Kan kita sebut tadi, banaitu fi jawfi ibni Adam qasran
aku benakan, aku perbuatkan dalam tubuh badan manusia ni satu mahligai badan dia. Kemudian wa fil qasri sadran, dalam badan tu ada dada. Maka dada ni tuan-tuan apa fungsi dia? Yakni tempat terbit apa? Cuba tanya doktor hospital ni, dada ni tempat terbit apa doktor? Dada tempat terbit apa? Kita tak kenal ni, kena ni. Dada kita ni tuan-tuan tempat terbitnya Islam. Islam duduk tang ni, luaran. Dada ni luaran, maka Islam tu luaran. Dalilnya mana? Cuba tengok dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Quran, afaman syarahallahu sadrahu, sadar, dada, sadrun lil Islam. Apakah Allah Ta'ala tidak menerangkan, melapangkan afaman syarahallahu sadrahu? Apakah Allah Ta'ala tidak melapangkan dadanya seorang itu lil Islam, untuk terima Islam? Dada kita tu terima Islam, fungsi. Kemudian lepas pada dada apa? Qalbun, hati. Maka hati kita bukan duduk ni, duduk dalam sikit, tapi yang kedua duduk dalam. Maka hati ini tempat terbit apa? Iman. Tengok, tu kata iman tu dalam, Islam tu luar. Cuba tengok tarikh. Apa tarikh Islam, apa tarikh iman. Dia tahu. Darinya cuba kita tengok dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ulaika kataba fi qulubihim al-imana. Ulaika kataba fi qulubihimul imana. Mereka itulah yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam hati mereka itu akan iman. Iman tu tempatnya lah hati. Baik Islam, iman, semualah hati. Qalbun. Tapi qalbun tu, hati tu masih luar lagi. Sedangkan dalam hati tu ada lagi hati yang dalam daripada tu. Lepas iman, qalbun bah, fuad. Hati fuad ni tuan-tuan, dia lebih dalam lagi daripada qalbun. Maka tempat terbit fuad, fuad mengeluarkan apa? Hati fuad tu, dia mengeluarkan apa? Dengar apa? Ma'rifah. Ma'rifah ni tuan-tuan bukan keluar daripada qalbun. Ma'rifah bukan keluar daripada sadrun. Yang keluar daripada dada Islam, yang keluar daripada hati kita iman. Tapi yang keluar daripada fuad, hati yang dalam daripada qalbun tu, keluarnya ma'rifah.
Pengenalan ni kita kenal Allah, kita kenal itu, kenal ni terbit daripada hati fuad, hati yang dalam lagi. Nah, kontanya mana dalil? Dalilnya cuba tengok firman Tuhan. Ma kazabal fuadu ma ra'a. Ayat ni ayat yang surah apa? Siapa pernah baca ayat ni? Ma kazabal fuadu ma ra'a. Muslimat kan mereka ahli Quran, tangan tak ingat. Ada belakang tu bawa hafiz Quran. Tu ada belakang hafiz Quran. Ma kadzabal fuadu ma ra'a surah. Baru bulan 8 bulan Syaban, surah bulan Rajab. Ada surah Isra ya ada. Ada. Surah An-Najmi cerita tentang Mi'raj. Kita kata bulan Mi'raj kan, tentang Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sebab kita bagi tahu maksud Mi'raj itu adalah tasyrif Muhammadi, iaitu nak memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah puji hati Nabi kita kerana hati Nabi kita sangat mengenal. Maka Tuhan sebut ma kazabal fuadu, ay fuadu Muhammadin, tiada mendustai oleh hati, ini hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ra'a, apa yang ia lihat. Baik tuan-tuan, kalau seorang tu tengok sesuatu dan dia kenal sungguh sesuatu tu, dia nak bohong tak? Pasal apa dia tak bohong? Pasal dia kenal sungguh. Maka kenal itu nama ma'rifah. Faham tak? Artinya fuad itu tempat terbitnya ma'rifah, pengenalan. Kalau kita tak kenal seorang tu, kita mengaku tak? Aku tak mengaku, aku tak kenal. Macam kita tak kenal seorang tu nak main minta, Tuhan tolonglah bagi ijazah kat saya doktor falsafah aku nak bagi ijazah kan, aku tak kenal hang, aku tak uji hang lagi, aku tak test hang lagi, aku tak kenal hang mengaji kat siapa guru hang, apa kelebihan kebolehan. Maka kita tak mengaku. Tapi bila kita kenal dah dia, hang boleh. Ma'rifah. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu hatinya tidak mendustai apa yang ia lihat pada malam Mi'raj. Semua Nabi kita membenarkan agungnya Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Semua Nabi kita membenarkan kerana Nabi kita mengenali Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan mengaji, tuan-tuan kenal ilmu yang tuan-tuan mengaji, kenal hati mana? Kenal kat dada kah? Kenal kat qalbun kah? Kat fuad kah? Atau tak kenal langsung?
Kita nak mengaji ni, kita nak kena tahu benar tu, kena tahu dengan hati. Baru nama kena sungguh, ingat sungguh. Dia kata kat main dekat hati aku tu ya, baru ingat, iman membenarkan. Betul, aku percaya. Betul. Ya. Tapi tak yakin sungguh ni. Ni tahap. Kemudian saya tak nak menyangkan. Selepas daripada fuad apa? Syaraf. Syaraf. Maka syaraf itu tempat keluar dan terbit apa? Ni pelan-pelan dengan rasa jemih. Jemih tak apa, nak berhenti dalam bahasa. Syaraf, tempat terbit apa? Kalau tuan-tuan mengaji tak sampai ke syaraf lagi, habis tu tak minggu tuan. Tapi kalau kita mengaji, kita dapat rasa dah di dada, rasa dah hati, kenal pula dengan makrifah, kan? Maka di makrifah itu akan timbul rasa sayang, hub, mahabbah. Syaraf ni tempat terbitnya mahabbah, cinta, sayang. Sayang, aku nak tengok ngaji ni. Tuan-tuan berasa sayang ke tak? Kata sampai sayang, tak sampai syaraf ni. Kalau sayang ni belum puasa jalan juga. Telepati. Dadinya mana? Dadinya cuba tengok dalam surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tengok tahap kecintaan Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihi salam sampai tahap mana? Qad syarafaha hubba. Syarafaha hubba tu. Qad syarafaha hubba, sesungguhnya mencintai oleh Zulaikha akan Nabi Yusuf alaihi salam ni habis cinta, hub, cinta, tempat hati yang terbitnya hati syaraf. Cerita Nabi Yusuf. Baik. Dan yang seterusnya lepas syaraf iaitu lub, tempat terbit lub. Apa dia? Ni saya pelan-pelan ni supaya tuan-tuan boleh ambil. Siapa yang nak ambil ya? Tempat terbit lub dia. Lub ni ada dalam Quran. Inna fi dzalika la ayatin liulil albab. Albab tu perkataan jama' daripada mufradnya lubbun. Lubbani albab. Apa makna albab? Hati juga, tapi hati yang dalam. Maka ulama tafsir mereka mentafsirkan albab dengan mana al-uqul, iaitu akal-akal. Akal kita dia bukan duduk sini, akal kita dalam hati dalam. Ashabul uqul liulil albab, li ashabil uqul, bagi orang yang mempunyai akal. Akal tu bukan mana akal fikiran ni, akal yang duduk dalam hati. Sebab tu akal kita tuan-tuan bukan duduk di sini, akal kita duduk dalam ni. Lub
Maka tuan-tuan perempuan antara lub ini tempat terbitnya tauhid. Baik, kalau kita kaji lima ni, Islam, iman, ma'rifah, mahabbah, tauhid, semuanya dalam hati Allah. Benda yang mulia belaka tu Islam mulia, iman mulia, ma'rifah mulia, mahabbah mulia, tauhid mulia. Semua duduk dalam hati. Maka hati kita kalau ada lima ni, hati kita bebas, merdeka, tidak diperhambakan oleh nafsu, tidak diperhambakan oleh syaitan, tidak diperhambakan oleh dunia dan apa-apa saja. Hanya jadi hamba Allah je. Boleh tak? Cuba kita bebaskan diri kita di bulan Syaban ni, masuk bulan Ramadan ni, jangan diperhambakan oleh cucuk di pasar. Kan? Buka puasa petang tak lagi Nabi dia cucuk dia basah. Duk teringat cucuk baru puasa, duk teringat cucuk dah di bazar. Kita bebaskan jemaah yang mau Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya hadis. Ini satu hadis, saya urai ringkas saja. Ada satu lagi dari kursi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ma wasi'ani ardi wala samai walakin wasi'ani qalbu abdil mu'mini. Bisa dengar dah hadis ni? Ma wasi'ani ardi wala samai. Terjemah lo, tiada meluaskan aku bumiku dan juga tiada langitku. Kalau kita kata bumi ni luas dah, luas kan? Dalil kata luas, tuan-tuan jangan sepenuh lagi kata dunia ya tuan-tuan, jangan tak lagi. Kita pun jalan pergi Uzbekistan ni, oh tak sampai seluruh dunia lagi, tak luas lagi. Tapi bumi ni luas, bumi ni luas. Tuhan kata bumi aku tak luas lagi. Kalau kita tengok bumi tak luas, tengok pula langit. Langit luas tak? Luas. Lagu mana luas? Tengoklah hadis Nabi. Nabi kita mengumpamakan dan membandingkan dunia, yakni bumi, dengan langit ni, bandingannya seperti cincin dilemparkan di tengah padang. Maksudnya mana? Cincin dilemparkan di tengah padang. Cincin anda tanda pakai, lempar di tengah padang. Cuba ambil cincin semua pakai pergi lempar. Kata kita pakai tengok, padang tu luas, cincin tu kecil je, sikit ada tengah padang. Maka begitulah perumpamaan bumi dengan langit. Maka bumi itu umpama cincin, langit itu umpama padang. Berarti langit itu berluas berpuluh kali ganda daripada bumi. Tapi Tuhan kata, Ma wasi'ani ardi wala samai. Bumi ku tak luas dan langitku juga tidak luas. Tapi yang luas apa dah? Walakin wasi'ani qalbu abdil mu'min. Akan tetapi luas akan daku ni oleh hatiku, hati hamba-Ku yang beriman. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok hati kita luas tak? Bila luas ni bebas tak? Tengok orang bebas luas tak? Kalau orang tak bebas tu luas.
Orang yang terikat dia luas tak? Tak luas. Dia hanya terbatas. Dia terikat, nak buat tak boleh. Orang kata tak boleh. Dia terikat, terbatas. Bila dia bebas, tak terikat, mana boleh buat apa saja. Itu kita bahan tu lagi bahan. Bila hati kita luas, Masya Allah, dengan Allah Ta'ala saja. Kerana Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala-galanya. Dengan dua hadis tu kita dapat bayangkan betapa besarnya hati kita. Kalau gitu hati kita milik Allah, tidak boleh dijual beli. Inilah rahsianya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kata innallaha ashtara minal mu'minina qulubahum, tapi Allah Ta'ala menyebut innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Kerana nafsu kita ni sempit, nafsu kita tak bebas, tapi hati kita luas, hati kita bebas. Allah, jadikanlah hati kita bebas, hanya kita menjadi hamba Allah Ta'ala semata-mata. Baik, faham kan? Cukup. Tengok. Jadi kerana hati kita itu tempat makrifah Allah, hati kita itu tempat musyahadah Allah, hati kita itu juga tempat muraqabah Allah. Maka tengok sambung sikit. Kerana maka tidak ada bagi syaitan itu atasnya, atas hati, untuk atasnya, yang atas hati jalan. Syaitan ni tak ada jalan. Tapi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, pasal apa hati kita syaitan ada jalan? Syaitan adalah hati ke ada nafsu? Benar tak kita fikir? Lah hati yang ni lah syaitan. Betul tak orang kata lagu tu? Sedangkan kita ni tengok ulama kata syaitan tidak ada jalan lah hati, mana dia tak ada ruang untuk dia masuk. Cuba kita kaji balik. Dalam peristiwa Isra, Nabi kita dibelah dada, kan? Dibelah dadanya. Bila dibelah dada, maka Nabi kita dibuang dalam dada tu alaqah sauda, kumpalan darah hitam berpekat. Maka dibuang, lalu ditanya, apa darah ni? Maka Jibril AS kata, haza hazzun lisyaitan, ini bahagian atau habuan bagi syaitan. Dibuanglah bahagian tu, tak ada jalan, tak ada jalan. Maka Imam Abuya Said Muhammad Alawi mentafsirkan tidak ada habuan bagi syaitan, yakni habuan rahmat tu tak ada. Kan Nabi kita tu rahmah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Ta'ala buangkan bahagian rahmah kepada syaitan tu dalam hati Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi kita tak ada rahmah, kasih sayang kepada syaitan. Faham tak? Tahu. Maka yang lain Nabi kita kasih sayang. Nabi kita rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi syaitan cakap, aku pun dapat rahmat. Sebab tu syaitan ni dia berhujah dengan seorang ulama sufi, iaitu Imam Shibli. Dia kata, hey Shibli,
Dia kata aku pun ada bahagian juga. Tengok yang Quran. Fasa aktubuha tu. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Aku dapat rahmat juga. Sesungguh rahmat aku ni meluasi semua tiap-tiap perkara. Maka ana minasyai', aku ni sebagian dari syai'. Jadi aku juga dapat rahmat. Maka dia baca ayat ni lah. Wa sa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka aku akan tetapkan rahmat tu bagi orang yang bertakwa. Maka syaitan tak bertakwa, dia tak dapat rahmat. Dibuangkan bahagian rahmat tu. Kan? Tengok. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita tengok, tidak ada bagi syaitan tu atasnya hati-hati jalan. Tapi kenapa syaitan ni ada juga dalam diri kita? Kerana anfus, nafsu. Syaitan dia masuk bahagian nafsu, bukan bahagian hati. Hati kita bila ingat Allah, maka syaitan lari, kan? Tapi bila kita tak ingat Allah, di situ nafsu ada, maka dia masuk melalui nafsu. Sebab tu syaitan ni tuan-tuan, dia ada baginya awan, ada baginya wasail, ada baginya orang panggil madakhil. Jadi kita kena, syaitan ni ada baginya awan. Apa dia awan? Pembantu dia. Syaitan ni juga ada baginya wasail, ada pendorong dia. Syaitan ni juga ada baginya orang panggil madakhil. Madakhil ni maksudnya laluan masuk. Dan syaitan ni ada baginya abwab, pintu-pintu masuk ke dalam kiri kita. Banyak benda ni, kan? Itu nanti kita terangkan lah. Tapi menunjuk kata hati kita ni sebenarnya bebas. Lebih-lebih lagi hati kita jadi bebas apabila kita mengingati Allah. Ambil. Maka dalilnya mana yang kata syaitan tidak ada jalan? Firman Allah Ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Suratul Isra. Artinya sesungguhnya hamba-hambaku. Tentang hamba, Tuhan sebut inna ibadi, hamba-hambaku. Bukan hamba dunia, bukan hamba nafsu, bukan hamba syaitan, bukan hamba hawa, bukan hamba syahwat. Ini kerana apa? Kerana hamba-hamba ni orang tasawuf panggil asir, orang yang ditawan atau orang yang dipenjara. Maka orang yang kena penjara tu ada tiga. Ada asiru syahwatin, ada asiru nafsin, ada asiru hawa. Iaitu orang yang dipenjara oleh nafsu, orang yang dipenjara oleh hawa, dan juga orang yang dipenjara oleh syahwat. Tiga. Maka bila kata tiga itu dipenjara, maka dia bukan masuk dalam ibadi, tak masuklah hamba-hambaku. Dia jadi hamba syahwat, dia jadi hamba nafsu, dia jadi hamba bagi hawa. Maka dia bukan ibadi, dia bukan hamba aku. Hak Tuhan kata syaitan ni tak ada jalan untuk dia masuk, iaitu ibadi, hamba-hamba aku. Faham tak? Hamba Tuhan sebenarnya. Jadi kita jadi bebas daripada nafsu, bebas daripada syahwat, bebas daripada hawa. Maka kita jadi hamba Allah Ta'ala SWT. Syaitan tidak jalan untuk boleh menipu daya kita. Tapi kenapa kita ni keluar mengaji lagi kena dah tipu? Baru sesudah mengaji je
Lepas ngaji kena tadi pun cakap banyak. Masa mengaji tak cakap. Lepas ngaji problem kena dah dia. Baru lepas ngaji dah kena lah. Kenapa? Kerana kita asir, orang yang kena tawan, orang yang dipenjara. Faham? Oh Allah, insya-Allah. Kalau orang tak kena tawan, dia tak ada apa, syaitan tak ada buat apa, pada bebas. Kan? Inilah, faham. Dia kata, adapun maka tiada lah engkau iblis mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkan. Baik. Dan adapun nafsu, ni apa? Ini muqabil bagi kata hati. Jadi kalau orang tahu muqabil yang melawani bagi hati. Jadi apa beza hati dengan nafsu? Hati dengan anfus. Ya. Apa beza dua tu? Maka ada pun nafsu, maka bahawasanya nafsu mamlukah. Apa dah mamlukah? Ini dimiliki. Mamlukah tu mana dimiliki. Nafsu kita boleh dimilik. Kadang-kadang nafsu kita boleh dimiliki oleh syahwat. Kadang-kadang nafsu kita boleh dimiliki oleh hawa. Kadang-kadang nafsu kita boleh dimiliki oleh syaitan. Maka dijual dan dibeli. Bila dibeli dijual artinya nafsu tu milik bagi orang. Lepas dia jual ke orang, berpindah milik je kepada orang yang dia jual. Faham tak? Sentiasa dimilik. Bila dimilik kita bebas lah? Tak bebas. Tak nama hurrun. Maka kita nak jadikan diri kita ni seperti mana Allah Ta'ala jadikan kita bebas, merdeka. Hanya kita menjadi hamba Allah saja. Allahu a'lam. Boleh faham tak tu? Apa maksud kita mengaji hari ni? Minta wakil seorang. Itulah abang maksud apa kau mengaji hari ni, kita faham apa. Apa maksudnya? Berusahalah untuk jadi ahrar. Al-ahraru, orang-orang yang bebas, menjadi hamba Allah Ta'ala semata-mata. InsyaAllah. Bagaimana? Didiklah, jagalah hati kita itu untuk Allah saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل نفوسنا نفوسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة
تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخشاك حق خشيتك ولا تكلنا إلى نفوسنا طرف العين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.